Nurul Afifah atau dikenali sebagai Pipo, Pipo. dan juga ayandanya Cik Rizal. Assalamualaikum. Dari Citra Kedah. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu Cik Rizal, Pipo, saya bila sebut Citra Kedah ni dia dah peribadi lah. Saya tak boleh nak kata apa. Awak lagu tu. Citra Kedah ni kampung kita. Oh, ya ke? Oi, kampung tak mana? Kita nak belah-belah Kod Diang oh. Kampung Kubang Menderong, Padang Serah. Dah. Nah, ini cerita Alright. macam sebab dah lama tak balik raya lagi rindu lah tu ya. Okey, Cik Rizal, Pipo. Ya. Kita nak tahulah berkenaan inilah kan. Saya bila baca kisah Pipo ni, saya rasa terinspirasi. Dari umur 15 tahun, dia berhenti. Disebabkan Berhenti beliau menjadi sekolah. mangsa buli, tetapi beliau tidak berhenti di situ. Dapat support daripada ayahnya untuk terus Buat minatnya, minatnya melukis dan sebagainya, dan mendapat perhatian seorang yang luar biasa. Mungkin Pipo Hebat. boleh kongsikan dengan penonton Borak Kopitiam juga. Kita bagi Pipo cerita sikit Pipo. Jangan kena bunyi. Saya berhenti sekolah pada umur saya 14 tahun. Saya kena buli macam mana orang buli saya. Orang tolak saya jatuh tangga, orang curi barang-barang saya, orang curi teknik saya disebabkan saya tak boleh nak mendengar. Rasa betul cara percakapan Pipo ni memang betul rasa utara tu. Saya yang selatan ni nak kena dengar betul-betul lah apa benda yang disampaikan. Tapi kita faham lah maksudnya umur 14. Betul. Dah rasa agak tertekan di sekolah, berhenti dan kemudian macam mana mula-mula Pipo sampaikan niat tu cakap dengan ayah nak berhenti sekolah sebab dah tak tahan dah kena buli tu. Pipo cerita. Macam mana Pipo katakan ni? Macam mana bagi tahu ayah tu? Macam mana apa? Bagi tahu ayah kata Nak berhenti. Saya nak berhenti sekolah disebabkan saya dah tak tahan dah kena buli kat sekolah. Sampaikan saya dah report dah dekat Jabatan Pendidikan pun dia tak ada tindakan. Macam Cik Rizal sebagai seorang ayah, bagaimana yang membuatkan Cik Rizal bersetuju dengan permintaan Pipo tu? Okey. Saya tengoklah kan bila kita terlampau memaksa lah, bagi saya memaksa, sampaikan satu tahap dia dah memberontak. Bila dia memberontak ni kita rasa kesian dekat dia. Betul. Jadi setiap kali bila kita nak suruh dia pergi sekolah, jadi satu benda yang amat beban bagi diri dia. Kan? Jadi bila nak pergi sekolah kita tengok dia stres, dia memang rasa orang kata tertekan sangat-sangat sampai teriak, sampai apa kan. Jadi bagi kita benda tu dah terlampau stres bagi dia. Kalau kita suruh juga nanti akan jadi masalah lain pada dia. Sebab kita dah pergi jumpa cikgu, kita dah pergi jumpa kaunselor, kita dah pergi sampai ke Jabatan Pendidikan, tapi benda ni tetap berulang. Faham. Jadi bila benda ni jadi macam tu, saya buat keputusan lah. Saya sembang dengan dia daripada hati ke hati apa yang dia nak buat. Jadi dia kata boleh tak kalau Pipo duduk dekat rumah, Pipo nak melukis. So saya kata okeylah kalau macam tu, tapi Pipo kena ada kesungguhan lah. Jadi kalau nak kesungguhan tu, saya insyaAllah kita support mereka, kita sebagai keluarga support, kita beli peralatan-peralatan dan daripada situ dia bermula. Tapi Cik Rizal nak tahu juga yalah, mungkin salah satu cara untuk Pipo sendiri hilangkan stres tu dengan melukis. Macam Cik Rizal sendiri nampak bakatnya ke arah lukisan tu daripada umur berapa tu sebenarnya? Okey, saya mula nampak bakat dia melukis ni sejak dia masuk tadika lah. Sebab kalau kita tengok dia pergi sekolah, kalau dia bawa balik hadiah tu, tak kira lah masa sekolah rendah ke, sampai ke sekolah menengah pun, dan kalau ada apa-apa keraian atau majlis di kampung, bila dia bawa balik hadiah tu kita dah tahu lah. Kata benda tu mesti dia menang melukis. Daripada situ kita tahu, dia memang dia minat ni, nak melukis ni. Dan itulah, jadi daripada situ kita galakkan lagi dan kita tengok dia melukis ni ke arah mana, genre mana yang dia minat. Jadi bila saya tengok dia minat, orang kata macam dengan doodle. Dan saya cuba suruh dia explore betul-betul. Sampailah dia orang kata dapat buat yang terbaik lah kan. Tapi sampai sekarang dia tak belajar di mana-mana, dia masih praktis day by day lah untuk memahirkan diri dia. Okey, Pipo, kami dekat Borak Kopitiam ni suka sangat cerita berkenaan di mana kita ada baca di mana satu perasmian dekat UUM, and then karya lukisan Pipo ini mendapat perhatian dipamerkan. Tunku Laksmana Kedah, Datuk Seri Tunku Syazuddin Arif Sultan Salihuddin yang meluahkan hasrat untuk memiliki Pipo punya hasil seni itu. Jadi
mungkin daripada seorang yang dibuli dapat iktiraf macam ni pula, apa yang Pipo rasa yang mungkin Pipo boleh luahkan kepada kita? Bila Pipo dapat tahu lukisan Pipo dekat UEM tu. Dipamerkan, orang tengok, orang suka. Jadi macam mana boleh gambarkan tak perasaan masa tu Pipo? Saya dapat sampai ke tahap ini disebabkan oleh Dr. Azrul menjemput saya menyertai pameran di UM, Kimpa. Kan pameran ini lukisan saya dapat menarik perhatian kerabat diraja. Tunku Laksmana Kedah, Tunku Presiden Arif. Terima kasih banyak-banyak disebabkan oleh Dr. Azrul saya dapat capai ke tahap ini. Alhamdulillah, memang maksudnya sangat-sangat menghargai. Alhamdulillah lah kan, sebab dia pun tak sangka kata dia lukisan dia boleh sampai ke tahap yang macam tu kan. Betul. Sebab dia just buat dulu mula-mula tu dah sebagai hobi, kita tak tahu kata benda ni dia boleh sampai ke tahap dia boleh jadikan Sampai ke situ. sumber pendapatan dan dia boleh create apa nama-nama dengan lukisan yang dia buat tu kan. Jadi apa benda tu Banggalah. Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah. Pipo nak tanya juga, dalam banyak-banyak lukisan Pipo setakat ni, lukisan mana yang paling Pipo sayang sekali? Paling Pipo sayangkan. Ni kita buka bagi. Ini yang dia buat latest ni 3-4 bulan baru nak siap ni. 3-4 bulan baru nak siap. Ui. Tu. Bangunan Ni apa tu? Besar ni. Besar. Balai polis Alostar. Oh. Wow, Balai Polis Alostar. Ini 3 bulan nak siapkan Sedetail-detailnya dia buat tu, siap pakai kantor lagi. Nampak detail nampak setiap seni binanya tu nampak ada dekat situ. Ini memang betul kena orang cakap teliti tu. Betul. Ketelitian 3 bulan tu. lebih dia nak siapkan tu. Tapi macam mana dapat gambaran tu? Pergi kat depan balai tu melukis ke ataupun ambil gambar kemudian lukis kemudian? Kita ambil gambar lah sebab nama Tengku Laksmana dia nak 12 gambar booking daripada dia untuk dia buat bangunan-bangunan bersejarah di negeri Kedah. Jadilah ni dia dalam progres lah buat lukisan-lukisan bersejarah dalam negeri Kedah ni kan untuk nak lengkapkan 12 tu lah. Ya, untuk melengkapkan 12 tu. Ni salah satu lagi kalau kita tengok di depan ni Masjid Al-Bukhari dalam progres. Alhamdulillah ada. Dah berapa tempat yang dah siap tu? Sekarang dah 7 dah siap. Dalam 7 lah dalam progres. Tu kalau tengok dia buat tu kan very detail, guna pen tu saja. Betul, sangat teliti. Cik Rizal, kalau Cik Rizal boleh berkongsi bersama dengan kami lah. Okey. Ya. Untuk satu karya agung macam ni, kalau ada orang nak beli berapa boleh lepas Cik Rizal? Buat masa sekarang ni oleh kerana dia ni bukannya ada nama sangat. UAI ni. Yang pernah terjual pun sekeping dalam 2,000 ke 2,500 macam tu saja. Tetapi kalau bagi orang yang umur macam dia yang tak ada apa-apa pelajaran tu yang boleh buat benda-benda ni, alhamdulillah lah kan. Wow. Tapi Cik Rizal, pendapat saya seorang yang memang saya sangat-sangat menghargai seni ni. Seni lukisan ni. Sebenarnya 2,000 tu kira murah kalau hasil macam ni. Ya, RM2,000 tu sebenarnya murah. Yelah, sebab seni ni mahal. Betul. Sebenarnya kalau macam ni boleh mencecah puluhan ribu, betul tak Cik Rizal? Ya, betul. Tapi macam yalah seperti mana Cik Rizal beritahu, dia selari dengan populariti juga nama. Bila dah nama dah makin besar nanti insya-Allah semakin terkenal, boleh menjana lebih banyak pendapatan dari situ. Teruskan apa yang Pipo buat. Cuma satu saya nak tahu, setakat sekarang dengan adanya hasil lukisan di belakang tu, kalau kita tengok sebagai galeri dekat rumah tu, berapa jumlah keseluruhan gambar yang dilukis yang ada ditampal kat belakang tu? Kalau nak ikut tu hampir 30 ke 40 keping lagi masih ada lah dalam simpanan. Itu yang tidak dijual ataupun masih lagi menunggu mencari pembelinya? Tidak dijual. Yang tu kita just pamerkan dekat kita punya galeri. Dan untuk makluman juga Pipo pun di orang kata kalau di Kedah ni Semawa ni
Di offer untuk Semua. membuat pameran solo di Balai Seni Lukis Balai Seni Negeri Kedah. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana banyak lukisan-lukisan dia yang cantik-cantik, yang besar-besar dah terjual kepada pihak istana, jadi dia nak kena kuatkan lagi lah dia punya usaha untuk nak banyakkan dia punya koleksi ke arah untuk nak buat pameran solo tu. Faham. Baik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan Borak Kopitiam ini adalah salah satu bukti bahawa walaupun anda merupakan seorang pemangsa buli, jangan sesekali biarkan pembuli itu menang dengan melihat anda semua jatuh. Jadi Cik Rizal, boleh kalau Cik Rizal izinkan Pipo untuk menasihati atau menambahkan semangat kepada pemangsa-pemangsa buli di luar sana agar menambah semangat-semangat mereka, Cik Rizal. Mangsa. Mangsa. Pemangsa tu pemangsa. Mangsa, sorry. Jangan. Mangsa, sorry. Pada orang di luar sana mempunyai masalah seperti saya, jangan ambil hati apa orang kata pada kita, jangan ambil simpan dalam hati. Kalau kita ambil semua tu, sampai bila kita takkan berjaya. Kita sebagai manusia jadi diri sendiri. Dan jangan ambil apa orang kata pada kita. Maksudnya kena jadi positif lah Pipo Kita kena jadi positif lah maksud dia tu kan. So kita boleh yang kita ada dalam diri kita tu kita tajamkan lagi supaya kita boleh bangkit dengan sebaik-baiknya menjadi yang terbaik antara yang terbaik kan Pipo. InsyaAllah. Cik Rizal mungkin boleh kongsikan IG, Instagram, Facebook Pipo, mungkin ada yang berminat nak melihat hasil karyanya. Pipo kita boleh tengok dia punya IG, dia punya FB dan dia punya YouTube, semua dia pakai nama Pipo Onye. Pipo Onye. Okey. Comel. Alright, terima kasih Pipo, terima kasih Cik Rizal. Semoga dipermudahkan segala urusan dan mantap terus rezekinya. Terima kasih juga pada Borak Kopitiam kerana bagi peluang pada kami hari ini. Bye. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum. Salam.